Bismillahirrahmanirrahim. Bustanul Katibin oleh Raja Ali Haji. Fasal 13. Pada menyatakan huruf yang ada baginya makna. Bermula huruf yang ada baginya makna itu, iaitu memberi faedah pada perkataan masing-masing dengan maknanya dan gunanya. Maka ku mulai pertama dengan jar namanya. Jika pada bahasa Arab, datang huruf itu berkehendaklah majrurnya yang dikhabarkannya. Jika pada bahasa Melayu, tiadalah dibicarakan majrurnya itu, melainkan kehendaknya dan maknanya jua adanya. Maka iaitu inilah ia. Pertama, huruf dengan, iaitu datang dengan makna bertemu. Seperti dengan si Zaid penyakit. Artinya, bertemu penyakit si Zaid. Datang pula dengan makna minta tolong. Seperti menyurat aku dengan kalam. Artinya, minta tolong dengan kalam. Datang pula dengan makna sumpah. Dan iaitu masuk ia isim yang zahir, yakni yang nyata. Dan masuk pula pada isim yang mudmir, yakni yang tersembunyi. Inilah misalnya yang zahir. Dengan Allah, tiada ku perbuat demikian itu. Yakni, demi Allah, tiada ku perbuat demikian itu. Dan misal yang mudmir itu, dengan dikau tiada aku perbuat demikian. Yakni, demimu tiada aku perbuat demikian itu adanya. Dan ada lagi beberapa makna tiada ku sebut. Kedua, huruf daripada, iaitulah huruf bagi permulaan hingga pada tempat. Seperti katamu, lalu aku daripada negeri Basrah. Terkadang bermakna ia dengan menyatakan, seperti katamu, kepadaku 10 daripada dirham. Terkadang bermakna dengan makna setengah. Seperti katamu, aku cedok sedikit daripada air laut. Bermula setengah di sini bukannya setengah bahagi 2 betul. Seperti air laut diambil secawan. Maka iaitu setengah daripada air laut juga. Terkadang dengan makna masa. Seperti katamu, daripada dahulunya atau daripada kemudiannya adanya. Ketiga, huruf kepada, iaitu kerana menghinggakan. Seperti katamu, berjalan aku daripada negeri Basrah kepada negeri Kufah. Keempat, huruf hingga. Bermula hukum huruf hingga itu, iaitu masuk pada hukum barang yang dihadapannya. Seperti katamu, makan aku akan ikan, hingga kepalanya pun ku makan juga. Dan boleh juga dipertanggungan, hingga kepalanya itu dimakan. Dan hingga kepalanya tidak ku makan. Akan tetapi, pada bahasa Melayu, di manalah hendak diperbuat alamat yang boleh jadi pertandaan yang syubhat itu. Jika dengan bahasa Arab, boleh dilihat pada i'rabnya. Jika dirafakkan, dimakanlah dengan kepala. Jika dijarkan, tiadalah dimakan dengan kepalanya. Dan pada bahasa Melayu ini, jika hendak diperbuat tanda, iaitu bertambah sin, se dan pun. Iaitu masuklah barang yang dihadapannya, yakni dengan kepalanya sekali dimakan. Seperti katamu, makan aku akan ikan sehingga kepalanya pun sekali aku makan adanya. Kelima, huruf pada, iaitu huruf penempati akan tempat. Seperti katamu, air pada cerek, artinya di dalam cerek. Atau wang pada pundi-pundi, artinya di dalam pundi-pundi. Atau jatuh ia pada itu bukannya hakiki. Seperti katamu, aku lihat pada kitab, artinya di dalam kitab. Dan di dalam ini dinamakan orang Arab dalam majazi, bukannya hakiki. Keenam, harf demi. Seperti katamu, demi Allah, tiada aku perbuat demikian itu. Inilah dinamakan harf sumpah. Dan pada bahasa Arab 3 huruf sumpah, iaitu waw seperti wallahi, dan ta seperti tallahi, dan ba seperti billahi. Ketujuh, huruf bagi, iaitu menentukan. Seperti katamu, harta itu bagi si Zaid, dan pelana bagi kuda. Misal yang pertama, menentukan punya. Misal yang kedua,
menentukan kepatutannya. Kedelapan, huruf beberapa. Akan tetapi bukannya beberapa ini seperti beberapa yang telah lalu, kerana beberapa yang telah lalu itu istifham namanya. Adapun beberapa huruf litaqalil, yakni perkataan jatuh pada sedikit dengan kendur suara, seperti katamu, beberapa laki-laki yang mulia-mulia kita bertemu, yakni sedikit, dan laki-laki yang tidak mulia banyak. Kiaskan pada lainnya mana-mana beberapa yang dikenaki dengan sedikit. Kesembilan, huruf atas. Maksudnya menuntut tinggi atau ghalib. Misal yang pertama seperti katamu, si Zaid di atas sutuh atau di atas loteng rumah. Dan misal yang kedua, si Zaid atasnya hutang, yakni ghalib atasnya hutang. Kesepuluh, huruf seperti, iaitu bagi menyerupai. Si Zaid seperti si Umar. Kesebelas, huruf selama. Seperti katamu, tiada kulihat akan si Zaid selama-lama daripada hari Jumaat dahulu. Ke-12, huruf istisna, yakni kecuali, iaitu seperti katamu, datang segala kaum kecuali si Zaid yang tiada datang. Intaha. Inilah yang dinamakan huruf jar. Bahagi yang kedua, segala huruf yang lain daripada huruf jar, iaitu beberapa huruf yang faedah pada makna dan pada perkataan, iaitu inilah ia. Pertama, huruf munada, munadi, yakni huruf menyeru, iaitu hey, seperti katamu, hey Abdullah, masuklah. Kepada huruf menyeru itu, oi dan weh. Kedua, huruf melainkan, iaitu mengeluarkan sesuatu daripada barang yang masuk di dalamnya lainnya. Maka iaitu atas dua bahagi. Pertama, keluar dengan isbat, namanya, yakni tetap, seperti katamu, datang segala orang melainkan si Zaid, yakni si Zaid yang tiada datang. Kedua, keluar daripada yakni tiada, seperti katamu, tiada datang segala orang melainkan si Zaid, yakni si Zaid yang datang. Kiaskanlah olehmu pada yang lainnya adanya. Ketiga, bahawa dan bahawa sesungguhnya terkadang disampaikan pada suratan bahawasanya, maknanya itu bahawa sesungguhnya. Bermula huruf ini huruf litahaqqiq, yakni menyungguhkan perkataan dengan sebenar-benarnya, seperti pada sangkamu, pada seseorang umpamanya, adakah sungguh ia berdiri? Ada pada hatimu was-was sedikit, maka dikata orang kepadamu bahawa sesungguhnya si Zaid itu berdiri. Maka tak kala yakinlah hatimu akan si Zaid itu berdiri, sebab sudah sungguh dengan sebenar dengan huruf bahawa sesungguhnya itu. Inilah faedah bahawa dan bahawasanya dan bahawa sesungguhnya. Keempat, huruf seolah-olah. Adapun huruf seolah-olah faedahnya ditasyabbih, yakni bagi menyerupai, seperti katamu, seolah-olah si Zaid itu harimau, yakni seperti harimau pada garangnya dan beraninya. Maka adalah huruf seolah-olah ini sama juga dengan huruf seperti, kerana seperti itu pun huruf tasybih juga. Kelima, huruf tetapi, liistidrak, yakni bagi memperdapat yang mengantarai dua perkataan yang berlain-lainan dengan nafi di ijab, yakni dengan tiada dan tetap. Maka diperdapatnya nafi dengan ijab, seperti katamu, telah tiada datang aku si Zaid, tetapi si Umar datang. Dan pendapatnya ijab dengan nafi, seperti katamu, telah datang akan aku si Zaid, tetapi si Umar tiada datang. Keenam, huruf Y kiranya, iaitu huruf mengenang-enang akan pekerjaan yang jauh daripada dapatnya, seperti orang tua berkata, Y kiranya muda itu pulang kepadaku. Ketujuh, huruf mudah-mudahan. Bukannya mudah-mudahan ini seperti mudah-mudahan di sini makna mengharap pada pekerjaan yang patut, seperti katamu pada seorang daripada saudaramu yang belajar atau pergi-pergian, mudah-mudahan saudaraku itu segera kembali, atau mudah-mudahan sesuatu aku terdapat akan pada tempat yang boleh.
Jika pada tempat yang tiada boleh didapat dikata Y kiranya. Kedelapan, huruf tiada, yakni huruf yang menidakkan akan sesuatu atau menidakkan jenisnya dan bandinginya. Seperti katamu, tiada Tuhan melainkan Allah, yakni tiada ada jenisnya dan bandingnya Tuhan kita Allah Ta'ala itu. Atau seperti katamu, tiada laki-laki seorang di dalam kampung. Maka iaitu tiada ini tiada menidakkan jenisnya kerana boleh dipertanggungan tiada seorang laki-laki di dalam kampung. Akan tetapi, dua orang ada. Maka berlainanlah dengan tiada yang dahulu itu adanya. Inilah hukum huruf tiada pada bahasa Melayu. Sangatlah miskinnya bahasa Melayu ini jika dibangsakan dengan bahasa Arab. Adapun pada bahasa Arab, huruf tiada itu ada 2, 3, 4 jenis. Masing-masing dengan hukumnya. Intaha. Kedelapan, huruf hendaklah, iaitu huruf menyuruh. Seperti katamu, hendaklah memukul si Zaid akan si Umar. Kesembilan, huruf jangan, iaitu huruf menegah. Seperti katamu, jangan engkau perbuat demikian itu. Kesepuluh, huruf jika dan jikalau. Maka iaitu huruf syarat yang telah lalu pada kebanyakan. Seperti katamu, jika begitu, jika begini atau jikalau begitu dan atau jikalau begini. Maka di perkataan ini pasti ada perkataan yang telah lalu. Atau jikalau tiada si Zaid, nescaya binasalah si Umar. Maka pada tempat yang begini hendaklah dimasukkan nescaya. Jadikan jawabnya atau. Maka bermula huruf bertanya pada perkataan itu, iaitu pertama, huruf adakah? Kedua, huruf betapakah? Ketiga, huruf berapa? Keempat, huruf kerana apa? Kelima, huruf apa? Adapun isim bertanya pula seperti yang telah tersebut pada bicara isim, iaitu siapa dan manakala, dan mana dan di mana. Adapun adakah itu bertanya daripada keadaan. Adapun betapakah itu bertanya daripada hal. Adapun berapa itu bertanya daripada bilangan. Adapun kerana apa itu bertanya daripada sebab. Adapun apa itu bertanya daripada zat. Adapun siapa itu bertanya daripada batang tubuh. Adapun manakala itu bertanya daripada masa. Adapun di mana bertanya daripada ketentuan adanya. Bermula huruf menjawab itu, iaitu seperti katamu bahkan atau ya. Adapun huruf supaya itu, iaitu menetapkan apa-apa maksud yang dahulu. Seperti katamu, buat begini supaya jadi begini. Kias olehmu yang lain-lainnya. Bermula huruf atif, yakni huruf mengikut. Bermula huruf ataf, yakni huruf mengikut. Iaitu pertama dan, kedua maka, ketiga kemudian, keempat atau, kelima tetapi. Adapun tetapi ini jika dengan bahasa dua perkara. Pertama, tetapi memperdapat seperti yang telah lalu sebutnya. Kedua, tetapi berpaling daripada yang pertama dan menetapkan bagi yang kedua. Seperti katamu, tiada datang akan daku si Zaid tetapi si Umar. Dan lagi misalnya pada ilmu usuluddin, pada bicara alim dengan katanya alam yakun muhdasa li nafsih, yakni jika muhdasa li nafsih, jika tiada ia baru tetapi adalah ia baru dengan sendirinya. Jadi berpalinglah daripada yang pertama dan menetapkan bagi yang kedua. Adapun dan itu mutlak al-jami'. Seperti katamu, datang si Zaid dan si Umar. Harus dahulu salah seorang daripada keduanya dan harus bersama-sama datang. Dan jika diatafkan dengan maka seperti katamu, datang si Zaid maka si Umar. Maka iaitu beratur akan tetapi tiada berlambatan. Dan jika diatafkan dengan kemudian, maka iaitu beratur dengan berlambatan. Seperti katamu, datang si Zaid kemudian si Umar. Dan jika diatafkan dengan atau, maka iaitu bagi memilih. Seperti katamu, aku peristirakan si Hindun atau saudaranya. Dan jika diatafkan dengan tetapi tetap bagi memperdapat, maka iaitu seperti hukum yang telah lalu. Dan jika diatafkan dengan hingga, maka iaitu seperti hukum dan, sama ada pada membesar atau menghinakan. Seperti katamu, mati segala manusia,
hingga Anbiya pun. Datanglah segala haji yang ku kendaki, hingga segala kambing-kambingnya adanya. Bermula adapun huruf kah dan huruf lah dan huruf nun yang mati yang dibunuh oleh salah satu huruf yang 30 itu, seperti yang lagi akan datang bicaranya. Dan huruf ceh dan oh dan wah dan nah dan amboi dan tah, semuanya itu huruf Melayu yang berguna masing-masing dengan gunanya dan tempatnya, kerana segala huruf tersebut itu jadi perencah pada beberapa perkataan Melayu adanya. Adapun kah itu datang pada akhir perkataan yang menuntut faham ketentuan, seperti katamu iyakah atau begitukah atau adakah, dan kiaskan olehmu bagi tiap-tiap yang lainnya. Adapun lah itu jika datang daripada awal perkataan, maka iaitu menunjukkan pekerjaan yang telah sudah, seperti katamu lah berjalan atau lah tidur atau lah duduk. Kiaskan olehmu pada yang lainnya. Dan jika datang pada akhir perkataan, maka iaitu atas pekerjaan pertama datang ia pada pekerjaan yang telah lalu, seperti lalu, seperti katamu akhirnya si fulan itu pergilah atau sesuatu itu habislah. Kiaskan pada yang lainnya. Kedua, datang ia pada pekerjaan yakni menyuruh, seperti katamu ambillah atau makanlah atau pergilah, dan kiaskan pada yang lainnya. Adapun ceh datang ia pada pekerjaan yang mencengangkan, seperti katamu ceh rosaknya atau ceh begitu rupanya dia. Kiaskan pada yang lainnya. Adapun oh masuk ia pada tiap-tiap perkataan yang mencengangkan atau lainnya daripada segala perkataan yang dikendaki menjadi perencah, seperti katamu oh kecilnya atau oh besarnya. Kiaskan pada yang lainnya. Adapun nah itu kebanyakan masuk ia pada pekerjaan tempelak, dan terkadang masuk ia pada pekerjaan beri-memberi, seperti katamu nah bukankah aku katakan jangan diperbuat, atau nah ambillah harganya. Kiaskan pada yang lainnya. Adapun amboi masuk pada pekerjaan melebihkan atau mengurangkan, seperti katamu amboi besarnya atau kecilnya. Adalah antara keduanya ada furuk. Bermula jika amboi melebihkan dibesarkan sedikit suara, dan amboi pada mengurangkan dikendurkan sedikit suara seperti dengan halus. Adapun tah datang kepada menyampaikan perkataan jadi perhiasan kalimah yang berhubung dengan dia. Akan kebanyakan datangnya kemudian daripada apa atau kemudian daripada mana, seperti katamu apatah daya upayaku atau manatah dia yang dikatanya. Kiaskan olehmu pada yang lainnya. Adapun huruf nun yang dibunuh oleh satu huruf, iaitu kebanyakan datang ia kepada hal, seperti katamu keadaan atau ketiadaan atau kekayaan atau kemiskinan atau kematian atau perjalanan atau perkelahian, dan kiaskan olehmu pada tiap-tiap yang seumpamanya. Dan masuk pula ia pada perbuatan yang musyarakah, yakni bersekutu, seperti berbunuh-bunuhan dan berpukul-pukulan, dan kiaskan olehmu pada yang seumpamanya. Bermula huruf yang membunuh nun itu, iaitu mana-mana akhir huruf pada kalimah itu, itulah yang membunuh adanya. Adapun huruf istimewa pula, iaitu huruf yang melebihi daripada maksud yang dahulu, sama ada kebaikan atau kejahatan. Misal seperti katamu, kacang itu jika disayur dengan santan terlalu baik, istimewa pula dibubuh dengan garam, maka iaitu bertambah-tambahlah baiknya. Misal yang kedua seperti katamu, berampas itu pekerjaan jahat, istimewa pula membunuh tuan yang punya harta itu, iaitu terlebih lagi jahatnya adanya. Bermula huruf syahadan itu, iaitu datang ia pada menjadikan pada perkataan yang dahulu dengan perkataan yang kemudian. Terkadang datang ia pada menyatakan ke perkataan yang lagi akan datang. InsyaAllah ta'ala bicaranya pada mengatur surat-surat perkiriman.